Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Umi Izzati binti Syafi'i, nombor metrik 2010068 dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia akan membentangkan kepada kalian tentang penulisan kreatif. Maksud penulisan kreatif. Dalam kajian yang dilakukan oleh Karya Muhammad Zubir pada tahun 2012 yang bertajuk Penulisan Kreatif dalam Menjana Minda dan Sumber Pendapatan, beliau definisikan penulisan kreatif ialah apa-apa penulisan yang bertujuan untuk menyatakan pemikiran, perasaan dan emosi seseorang berbanding dengan karya yang memberitahu maklumat. Selain itu, menurut Dr. Nora Azian Haji Nahar dalam slide pembelajarannya yang bertajuk Penulisan Fiksyen dan Penulisan Kreatif bagi Subjek Komunikasi Penulisan 1 tahun 2021, mendefinisikan penulisan kreatif sebagai penulisan yang ditulis dengan kreativiti. Seterusnya, kita beralih kepada fungsi-fungsi penulisan kreatif. Fungsi penulisan kreatif yang pertama ialah sebagai menerapkan nilai-nilai murni dalam jati diri pembaca. Melalui penulisan kreatif ini, kita dapat memahami nilai-nilai murni dalam diri pembaca. Yang kedua adalah memberi keindahan dalam berbahasa. Yang seterusnya ialah penulisan kreatif merupakan tempat untuk meluahkan idea yang terbuku dalam pemikiran seseorang. Melalui penulisan kreatif ini, seseorang dapat meluahkan dan mempotretkan idea yang tersemat di mindanya melalui hasil penulisan. Akhir sekali, fungsi penulisan kreatif ialah sebagai bahan ilmu kepada pembaca. Melalui penulisan kreatif, pembaca boleh menjadikan penulisan ini sebagai satu bahan rujukan pada masa akan datang. Terdapat pelbagai contoh penulisan kreatif, antaranya ialah anekdot, prosa, cerpen, drama, puisi dan sebagainya. Namun begitu, dalam tugasan saya telah ditugaskan untuk menulis anekdot. Anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara ringkas, singkat dan pendek yang memberi kesan emosi kepada pembaca seperti lucu, sedih, teruja, sindiran dan menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Berikutnya ialah ciri-ciri anekdot. Ciri-ciri anekdot yang pertama ialah tajuk yang ringkas, padat dan menarik. Seorang penulis yang ingin menulis anekdot mestilah mengetahui tajuk yang ingin diberi kepada hasil penulisannya, dan tajuk itu perlulah mampu menarik perhatian para pembaca. Ciri anekdot yang kedua ialah menggunakan bahasa penulisan yang baik dan indah. Bahasa penulisan yang baik dan indah dapat mempengaruhi minat pembaca ketika membaca anekdot. Yang ketiga ialah cerita yang menarik perhatian. Umum mengetahui bahawa jika cerita yang ditulis itu bosan, maka pembaca akan berasa ngantuk dan tidak akan menghabiskan bacaannya. Ciri anekdot yang terakhir ialah cerita mestilah karya asli, iaitu cerita itu berdasarkan pengalaman seseorang penulis itu dalam kehidupan realitinya dan diluahkan melalui penulisan anekdot. Berikutnya ialah panduan dalam menulis anekdot. Yang pertama, kita perlulah menentukan tema penulisan. Tema penulisan amat penting agar kita dapat mengetahui tentang cerita tersebut sebenarnya mengisahkan tentang kekeluargaan ke ataupun pendidikan atau sebagainya. Panduan yang kedua adalah menentukan tajuk anekdot. Tajuk amat penting supaya kita dapat menarik minat pembaca untuk membaca hasil penulisan kita hanya dengan berdasarkan tajuk. Yang ketiga, panduan penulisan anekdot ialah tentukan plot penceritaan.
Dalam plot penceritaan, kita perlu ada 4 perkara penting. Yang pertama ialah permulaan. Yang kedua ialah perkembangan. Yang ketiga ialah konflik. Dan yang keempat adalah peleraian. Akhir sekali, panduan penulisan anekdot perlulah mempunyai aspek sastra. Aspek sastra ini terdiri daripada watak dan perwatakan, latar tempat, latar masa dan sebagainya. Oleh itu, saya telah menghasilkan sebuah penulisan kreatif yang berdasarkan kisah pengalaman diri saya sendiri. Tulisan ini diberi tajuk Dia Anak Pasar Malam. Tulisan kreatif ini bertemakan kekeluargaan, yang mana seorang remaja bernama Umi berusia 18 tahun yang juga penuntut di tingkatan 6 SMK Pekanbaru Muar dan akan mengambil peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysianya pada akhir tahun itu. Umi merupakan seorang anak yang rajin menolong ibu bapanya di pasar malam. Namun, disebabkan ibu bapanya bekerja sebagai peniaga pasar malam, mereka sering dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling, terutamanya ahli keluarga mereka sendiri. Pada peringkat permulaannya, seorang anak dara sunti berusia 18 tahun yang bernama Umi dan mengambil peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia di tingkatan 6 SMK Pekanbaru, merupakan seorang anak muda yang berasal dari keluarga yang berlatar belakangkan sederhana dan bukannya orang senang. Kedua ibu bapanya merupakan peniaga pasar malam dan dia adalah anak yang rajin menolong ibu bapanya. Akan tetapi, masyarakat sekeliling sering memandang rendah kepadanya dan menganggapnya tidak akan berjaya pada masa akan datang kerana dia kerap menghabiskan masa di pasar malam. Namun begitu, hinaan dan kutukan itu tidak menjadi alasan untuk Umi tidak berjaya dalam STPM-nya. Malahan, Umi juga dikenali di sekolah oleh guru-gurunya kerana dia sering mendapat keputusan CGPA 3.00 dalam setiap semesternya, meskipun dia kerap membantu ibu bapanya di pasar malam. Pada peringkat perkembangan ini, Umi sangat disenangi oleh rakan-rakannya. Rakan-rakannya sering mengajak Umi untuk berminum petang di warung atap. Warung atap ini merupakan tempat kegemaran Umi dan rakan-rakannya setelah pulang ke sekolah. Namun, Umi tidak dapat untuk keluar bersama rakan-rakannya setiap hari kerana dia perlu membantu ibunya di rumah. Tetapi, Alhamdulillah, Umi sangat bersyukur kerana dirinya dikurniakan rakan-rakan yang sangat memahami dan menyayanginya. Rakan-rakannya begitu memahami bahawa Umi ini merupakan anak peniaga pasar malam dan perlu pulang awal ke rumah. Bukan sahaja itu, Umi juga akan bergegas pulang pada hari Rabu selepas waktu kokurikulum kerana pada pukul 4 petang dia harus pergi ke pasar malam untuk membantunya ibunya berniaga di sana sehingga pukul 10 malam. Umi akan menyiapkan segala tugasannya di sekolah agar bidang akademiknya tidak terjejas meskipun dia membantu kedua ibu bapanya. Bukan sahaja itu, Umi juga mempunyai seorang ibu angkat yang bernama Puan Azura. Puan Azura ini merupakan guru kesusastraan Melayu komunikatif di sekolahnya yang juga menjadi ibu angkatnya sekaligus menjadi pendorong dan pencetus semangatnya untuk terus melangkah demi mengejar kejayaan. Kita beralih kepada konflik penceritaan. Konflik ini terjadi pada watak utama dan keluarganya, yang mana keluarga Umi ini telah menerima kutukan daripada saudara mara mereka sendiri. Pada ketika itu, sedang berlangsungnya hari keluarga sempena bulan Syawal yang mulia. Sedang rancak perbualan antara satu sama lain, tiba-tiba sahaja ada suara sumbang yang mengatakan tidak mungkin Umi itu berjaya kerana dia sering menolong ibu bapanya di pasar malam. Alangkah sedihnya, sayunya hati seorang ibu
jiwa seorang bapa apabila mendengar perkataan itu keluar dari saudara mereka sendiri. Dengan hati yang kecewa, jiwa yang sedih, Umi dan keluarganya mengatur langkah pulang ke rumah. Mengenangkan kutukan dan hinaan itu sangat terkesan di dalam hatinya dan ibu bapanya. Namun begitu, kutukan dan hinaan itu tidak menjadi pelemah semangat Umi dan ibu bapanya dalam memastikan Umi terus berjaya merangkul kejayaan demi masa hadapannya. Ibu bapanya berpesan kepada Umi agar Umi mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dan sekaligus menjadi pelajar cemerlang SMK Pekanbaru bagi STPM sesi 2018-2019. Hati yang kecewa itu dilawan dengan rasa ingin berjaya, dilawan dengan rasa ingin membuktikan kepada mereka bahawa anak peniaga pasar malam ini boleh berjaya. Akhir sekali ialah peleraian. Dalam plot penceritaan peleraian ini, watak telah mengambil keputusan peperiksaan STPM-nya bersama ibu bapanya. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan dengan penuh hinaan, kutukan oleh masyarakat sekeliling, akhirnya keputusan STPM yang diharapkan dapat menebus balik maruah Umi menjadi bukti bahawa anak pasar malam ini boleh berjaya. Alangkah terkejutnya dan sayunya hati kedua ibu bapanya apabila Umi dinobatkan sebagai pelajar kedua cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia SMK Pekanbaru Muar sesi 2018-2019 dengan CGPA 3.58. Sayu hati seorang ibu, sayu lagi hati seorang bapa apabila melihat anak gadisnya di atas pentas dengan kejayaan yang tidak pernah disangka. Sempat Umi membisikkan kepada ibunya, "Emak, hari ini anak pasar malam ini berjaya, buktikan yang anak pasar malam ini boleh berjaya, boleh mendapat keputusan cemerlang. Hari ini anak pasar malam ini berdiri di atas pentas sebagai seorang pelajar cemerlang." Alangkah gembiranya hati kedua ibu bapanya apabila melihat anaknya itu melangkah gagah menuju ke pentas kejayaannya, menggenggam segulung Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dengan CGPA 3.58. Dan akhirnya mereka pulang dengan hati yang puas dan rasa bangga kerana hari ini mereka berjaya melahirkan seorang anak pasar malam yang berjaya menjadi pelajar cemerlang STPM 2018-2019. Sekali ialah pengajaran yang dapat kita perolehi daripada cerita dia anak pasar malam ini. Pengajaran yang pertama, kita haruslah sentiasa membantu kedua ibu bapa kita agar kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan sentiasa dilempahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah sebagai ahli keluarga, kita perlulah saling sokong antara satu sama lain dan bukannya menjatuhkan dan mengaibkan keluarga kita di hadapan orang lain. Pengajaran yang terakhir ialah kita juga harus ikhlas dalam membantu kedua ibu bapa kita agar kita mendapat kebaikan yang tidak pernah disangka. Sekian sahaja daripada saya, Umi Izzati binti Syafi'i. Sekian, terima kasih.